Cikgu. Selamat sejahtera, duduk semua. Terima kasih Cikgu. Baiklah, jadi macam mana hari ni? Apa kabar? Baik. Baik. Tadi tengah hari makan apa? Ayam. Oh. Zulfaiz makan apa tadi? Sama cikgu, ayam. Ayam juga. Safa? Saya pun makan ayam. Cikgu dia ikut-ikut lah. Kenapa semua makan ayam ni? Ada makan sayur tak? Saya tak ada cikgu. Pakai Saya tak sayur. makan sayur cikgu. Okey. Sudah bersedia kamu belajar hari ini? Sedia. Okey, kita jaga. Okey, semua duduk tegak. Okey, tegak. Cikgu nak hanya buku teks bahasa Melayu dengan semua yang berkaitan dengan bahasa Melayu saja ada di atas meja kamu. Boleh? Boleh. Okey. Jom kita tengok di depan ni. Okey. Kalau kamu tengok di sini ada berapa gambar? 4 gambar. Gambar pertama ni siapa boleh teka apa dia tengah buat? Makan buah dengan sayur. Betul. Gambar yang tu? bersenam. Senam. Gambar yang ni pula? Tidur. Dan yang terakhir? Bahagia. Bahagia. Okey, jom kita tengok jawapan dia sama-sama. Makanannya seimbang. Tadi kamu cakap apa? Makan sayur dengan buah. Jadi betul. Seterusnya, aktiviti fizikal yang teratur. Contohnya tadi macam Cio cakap, Bersenam. bersenam. Okey, seterusnya, tidur yang mencukupi. Lagi, pengurusan stres yang baik. Betul lah macam Zulfaiz cakap tadi, bahagia kan? Bila kita bahagia, artinya kita dapat urus stres dengan baik. Betul tak? Betul. Okey. Jadi, sekarang ni cikgu nak tanya. Berdasarkan 4 gambar ni, pemakanannya seimbang, aktiviti fizikal yang teratur, tidur yang mencukupi, dan pengurusan stres yang baik. Sebenarnya 4 benda ni dia tentang apa? Siapa boleh teka? Ciu? Amalan gaya hidup sehat cikgu. Yang lain ada jawapan lain? Sama cikgu. Sama. Sama. Okey, jom kita tengok. Lagi? Okey, jadi itulah hari ini kita akan belajar tentang amalan gaya hidup sihat, iaitu yang merangkumi beberapa perkara seperti yang kamu dapat nih, tidur yang mencukupi, makanan yang seimbang, pengurusan stres yang baik, dan juga aktiviti fisikal yang teratur. Baiklah, cikgu nak imbas kembali dulu. Minggu lepas kita belajar apa? Perenggan pendahuluan. Menulis. Betul. Betul. Minggu lepas kita dah belajar cara-cara menulis perenggan pendahuluan, betul kan? Betul. Masih ingat lagi caranya? Masih. Masih atau tidak? Lupa-lupa cikgu. Okey, jadi hari ini cikgu akan ajar kamu satu lagi benda, iaitu menulis perenggan isi. Menulis perenggan isi dengan ejaan yang betul dan juga bahasa yang tepat. Okey. Yes, seterusnya. Okey, cara menulis perenggan isi senang saja. Ada 4 benda yang kita perlu ada. Pertama ialah ayat topik. Okey, ayat topik. Apa ayat topik ni? Okay. Menulis. Ayat topik, siapa boleh baca? Menulis ayat yang memperkenalkan topik utama perenggan. Betul. Okey, seterusnya. Ciu? Ayat huraian. Okey, baca. Menyediakan penjelasan lebih lanjut tentang topik yang diperkenalkan dalam ayat topik. Okey, betul. Kiranya pertama sekali kita perlu ada ayat topik. Ayat topik ini merupakan isi utama yang kita hendak terangkan dalam perenggan kita. Seterusnya, bila kita dah ada ayat topik, kita perlu ada ayat huraian, yang mana kita hurai kembali isi penting yang telah kita nyatakan dalam ayat topik tadi. Okey, seterusnya yang ketiga, Semi, Ayat contoh. baca. Memberikan contoh atau situasi yang berkaitan dengan topik yang diterangkan. Okey, betul. Jadi selepas kita dah ada ayat topik dan kita ada ayat huraian, ketiga kita perlu ada ayat contoh. Jadi untuk ayat ni kita bagilah beberapa contoh yang ada kaitan dengan isi utama kita. Dan yang terakhir, Faiz,
Ayat penyimpul, cikgu. Baca. Menyimpulkan idea utama atau memberi kesimpulan yang menguatkan topik yang dibincangkan. Okey, betul. Jadi setelah setiap perenggan isi yang kita buat, kita perlu ada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, dan terakhir sekali kita perlu simpulkan kesemua ini dalam satu ayat penyimpul. Baiklah, setakat ni boleh faham? Boleh. Sebelum kita teruskan kepada aktiviti kita yang seterusnya, ada apa-apa soalan? Cikgu, Ya, Zulfaiz. saya kurang faham sebab tadi ada orang mengganggu di luar, jadi saya kurang fokus. Baiklah. Bolehkah cikgu terangkan lagi tentang ayat huraian itu? Ayat huraian. Boleh. Cikgu akan bagi contoh untuk setiap ayat. Jom kita tengok. Boleh? Baiklah, bayangkan kita sekarang ni kena buat satu karangan yang bertajuk Langkah-langkah mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi sekarang ni kita perlu buat perenggan isi ni. Jadi, untuk isi kita ialah pemakanan yang seimbang. Okey, jom ayat topik. Ayat topik ni cikgu yang telah cikgu jelaskan tadi, kita kena buat apa untuk ayat topik? Isi utama. Okey, jom tengok. Betul, isi utama. Jadi contohnya, langkah pertama untuk mengamalkan gaya hidup sihat adalah dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Nampak tak situ? Dia ambil isi penting, mengamalkan pemakanan seimbang. Faham? Faham. Okey, seterusnya ayat huraian. Ayat huraian ni tadi untuk apa? Menguraikan ayat topik utama. Ya, betul. Jadi jom kita tengok. Cikgu Zulfaiz baca? Untuk huraian cikgu, Ya, betul. pemakanan seimbang membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Okey, jadi ayat huraian itu telah menghuraikan tentang pemakanan yang seimbang. Seterusnya, ayat contoh. Okey, Seni? Contohnya, seseorang perlu mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat, protein, serta banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Baiklah, terima kasih Seni. Jadi kita boleh nampak situ untuk ayat topik dia nyatakan tentang pemakanan seimbang, betul atau tak? Betul. Jadi untuk ayat contoh pula dinyatakan apa contoh makanan yang seimbang tu, apa contoh makanan yang sihat. Contohnya ambil karbohidrat, protein, banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, dan seterusnya ayat penyimpul. Okey, Safa? Dengan pemakanan yang seimbang, tubuh akan mendapat tenaga yang mencukupi dan dapat mencegah penyakit seperti diabetes dan obesiti. Diabetes dan obesiti. Betul. Jadi akhir sekali kita buat kesimpulan untuk keseluruhan ni. Jadi berdasarkan contoh ni, dah boleh faham tak? Faham cikgu. Faiz, faham dah ayat huraian? Terbaik cikgu. Baik. Kalau faham, kita akan buat satu latihan. Cikgu akan bagi kamu, setiap seorang kamu, kepingan gambar ini, dan cikgu mahu kamu bina satu perenggan isi berdasarkan gambar yang ada dalam kertas ini. Ini untuk kamu dan ini untuk kamu. Oke, semua sudah dapat? Sudah cikgu. Oke, jadi kalau kamu tengok di situ, setiap kamu akan boleh tengok situ ada gambar, betul tak? Ya. Betul. Oke, coba tengok gambar tu tentang apa? Gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat. Bersenam. Kalau kami cikgu dia tidur. Tidur maksudnya? Dia tidur yang mencukupi. Okey, betul. Jadi berdasarkan gambar itu, cikgu mahu kamu buat ikut format yang ini. Kamu kena buat ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penyimpul. Boleh? Boleh. Okey, boleh mulai sekarang. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya cikgu terus ya. Berapa minit cikgu? Berapa minit kamu nak? 5 minit cukup? Cukup. Okey.
Cikgu tak berhenti. Ini kenapa kosong tu? Oh, isi tak? Boleh kan? Mau contohnya? Mau? Cantik sini kan? Baiklah, semua dah siap? Sudah cikgu. Okey, jadi jom kita semak bersama-sama hasil kerja kamu. Baiklah, untuk gambar yang pertama tadi, cuba angkat cium. Ini cikgu. Okey, tunjuk kepada kawan-kawan. Cikgu senang. Okey, jadi berdasarkan gambar itu, apa isi penting yang boleh kamu dapat dari situ? Dia tentang apa? Gambar itu tentang apa? Bersenam cikgu. Okey, betul. Jadi kita tengok jawapan Ciu. Ada ayat topik, Ada cikgu. ayat huraian ada, Ada. ayat contoh, Ada. ayat penyimpul. Ada. Okey, cuba baca ayat topik sampai ayat penyimpul tu. Ayat topik, bersenam merupakan salah satu amalan penting dalam mengekalkan gaya hidup sehat. Okey, seterusnya. Ayat huraian, aktiviti bersenam dapat membantu meningkatkan kecerdasan fizikal, menguatkan otot dan melancarkan peredaran darah, serta mencegah pelbagai penyakit seperti obesiti dan tekanan darah tinggi. Betul. Ayat contoh pula. Sebagai contoh, seseorang boleh meluangkan masa 30 menit setiap hari untuk berjogging, berbasikal atau melakukan senaman aerobik di rumah. Baiklah, betul. Dan ayat penyimpul. Ayat penyimpul kesimpulannya, amalan bersenam secara konsisten bukan sahaja meningkatkan kesehatan tubuh badan, malah menyumbang kepada kesejahteraan mental dan emosi. Baiklah, jadi tadi perenggan isi yang Ciu buat, cukup tak 4 benda yang kita perlu tu? Cukup. Okey, jadi setelah cikgu dengar pun semua ayat dia betul. Bagi tepukan untuk Ciu. Okey, jadi yang lain yang mana dapat gambar sama macam Ciu, kamu boleh semak ya. Okey cikgu. Ada apa-apa soalan untuk gambar yang pertama? Ada Ada cikgu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada gambar yang kedua. Zulfaiz, boleh tunjuk kepada kawan-kawan? Okey, tengok tu. Cikgu. Baiklah, itu tentang apa? Semi, itu tentang apa? Tidur yang mencukupi. Okey, jom kita dengar jawapan Zulfaiz pula. Baca ya cikgu. Ya. Cara mengamalkan gaya hidup sehat adalah dengan memiliki jam tidur yang mencukupi. Betul. Hal ini dikatakan demikian kerana tidur yang mencukupi mampu mengurangkan tekanan dalam diri kita sama ada dari aspek mental maupun fizikal. Betul. Contohnya, kita seharusnya mendapatkan jam tidur yang mencukupi, yaitu sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam sehari. Betul. Dan akhir sekali. Tegasnya, tidur yang mencukupi merupakan salah satu cara mengamalkan gaya hidup sehat. Betul. Bagi tepukan untuk Zulfaiz. Baiklah, untuk gambar kedua tadi, siapa lagi dapat gambar kedua? Saya. Okey, jom kita dengar pula jawapan Semi. Okey. Topik cara mengamalkan gaya hidup yang sehat ialah mendapatkan tidur yang mencukupi. Perkara tersebut dapat membantu tubuh badan berfungsi dengan lebih baik. Betul. Contohnya, apabila seseorang pelajar yang tidur selama 7 hingga 9 jam akan lebih bertenaga. Okey. Oleh itu, mendapatkan tidur yang mencukupi adalah amalan penting untuk gaya hidup yang sehat. Baiklah, betul. Bagi tepukan juga untuk Semi. Jadi cikgu rasa semua kamu dah boleh buat perenggan isi, betul atau tak? Betul. Baiklah, sebelum kita teruskan,
Cikgu rasa cikgu nampak cium menguat tadi. Cium mengantuk Cium cikgu. mengantuk, Dia cikgu. tidur lambat semalam. Tidur lewat. Cikgu. tidur lambat. Berapa tidur semalam cium? Mana ada lambat sama Dia ni, cikgu. sekarang aja. Dia kata dia Tahu, galau. cikgu. Saya tidur mencukupi cikgu. Okey dah. Cikgu faham sekarang ni waktu petang kan. Lagipun sejuk. So tak apalah kalau mengantuk tu. Tapi untuk kita hilangkan mengantuk tu, kita buat satu aktiviti dulu lah. Okey, kita buat senaman. Cikgu nak semua berdiri. Berdiri. Okay. Boleh tak cikgu nak minta Zulfaiz pimpin kawan kamu ni untuk buat aktiviti sedikit. Sini Zulfaiz. Okay. Zulfaiz, cikgu tahu Zulfaiz ni atlet kan? Betul tak? Betul, cikgu. Zulfaiz selalu bersenam berjogging. Selalu jogging, cikgu, tak senang. Belum. Okey, jadi cikgu nak Zulfaiz buat sedikit senaman yang selalu Zulfaiz pakai. Yang lain ikut, Cil ikut. Pasti Cium, cium suka mengantuk cikgu. Okey. Okey, angkat tangan. Macam mana? Macam ni. Pusing. Sing. Okey, pegang bahu kawan. Tadi kawan cikgu. Kamu picit bahu dia. Wah. Macam rasa macam kamu geram dengan dia. Urut. Kau kan selalu kasih tinggal kain di bilik saya. Picit, geram. Okey. Lepas tu ganti pusing. Sing. Orang. Lagi. Okey. Urut dia. Baru adik. Lagi kan. Okay, jadi sekarang ni macam mana rasa? Ada tenaga lagi? Ada. Dah bertambah kan? Dah mengantuk dah. 100% dah tenaga. Okay, jadi terima kasih Zulfaiz. Okay, semua boleh duduk? Okay, cikgu. Baiklah, seterusnya. Tadi kan kita dah buat yang berdasarkan gambar tu kan? Ya. Jadi cikgu nak kita buat satu lagi latihan supaya kamu makin mahir. Macam mana nak buat perenggan di sini? Boleh cikgu. Masih lagi tema yang sama iaitu amalan gaya hidup sihat. Tapi kalau tadi kita dah buat perenggan isi tentang cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat kan? Ya. Jadi sekarang ni kita akan buat satu lagi perenggan isi. Tetapi sekarang ini mengenai kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat. Sebelum tu cikgu nak tanya, kamu rasa penting tak mengamalkan gaya hidup sihat ni? Penting. Okay, kenapa? Kenapa penting? Supaya tubuh badan kita lebih berfungsi dengan baik. Betul. Berfungsi dengan baik maksudnya sihat lah kan? Okay, seterusnya ada lagi jawapan? Supaya lebih bertenaga cikgu. Betul, bertenaga lagi. Cikgu, kalau kita bersenam untuk bakar memori, boleh tak cikgu? Bakar memori. Iya. Bakar memori tu. Apa Salah. Bakar kalori. Oh, kalori cikgu, kalori. Betul, kalori. Salah cikgu, salah. Kalori, betul. Bakar Pada kalori. tingkatan 1 dah pandai. Ya dah ada awak cikgu. Okey. Dah cukup. Tidak ada maul. Cukup. Kamu ni ada je lah. Sorry cikgu. Baiklah, jadi setiap seorang akan dapat satu lembar kerja ni. Okay, boleh tengok dulu. Latihan lagi cikgu. Ya, betul. Okay, semua dah dapat angkat? Tunjuk ni. Ya. Dah, cikgu. Okay. Cikgu nak Safarina boleh tolong baca arahan tu? Berdasarkan peta mina di bawah, tulis satu perenggan isi mengenai kepentingan mengamalkan gaya hidup sehat. Perenggan isi anda mestilah mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penyimpul. Baiklah, boleh faham arahan tu? Boleh. Jadi kalau kamu tengok kat situ ada peta minda tentang kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat. Antaranya ialah meningkatkan kesihatan fizikal, meningkatkan kualiti tidur, meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat sekarang ialah kamu masing-masing pilih salah satu isi ini dan buat perenggan isi menggunakan format yang telah cikgu ajar tadi. Kiranya kamu perlu ada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penyimpul. Dan pastikan kamu guna ejaan yang betul. Okey? Boleh buat? cikgu. Boleh. Okey.
Cikgu, Ya, Ciu. saya perlukan bantuan cikgu. Kenapa tu? Betul tak untuk ayat huraian saya macam ni? Boleh, betul. Tapi cikgu nampak satu kesalahan ejaan ni. Mana tu? Tahu tak mana? Mana cikgu? Obesity. Kelas, macam mana kita nak ejak obesity? O-B-S-I-T-I. Cium salah satu sini. Obesity ni. Ni I ni patut E Betul. Terima kasih cikgu. Okay. Baiklah, semua dah siap? Dah cikgu. Angkat tangan siapa dah siap? Baiklah. Okey. Jadi, cikgu nak sekarang kamu tukar kertas jawapan kamu dengan kawan sebelah. Okey. Dah tukar semua? Sudah cikgu. Cikgu. Baiklah, jadi sekarang sama-sama kamu cek jawapan kawan kamu. Tengok pastikan ada 4 ayat yang diperlukan, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penyimpul. Boleh semak sekarang. Dan cikgu nak untuk setiap ayat tu kamu labelkan mana satu ayat topik, mana satu ayat huraian, ayat contoh, ayat penyimpul. Dan kalau kamu nampak ada mana-mana kesalahan ejaan, boleh bulatkan, kita sama-sama betulkan. Cikgu, Ya? kalau dia guna misalnya, itu dikira contoh ke? Ya, betul. Selain perkataan contohnya, boleh juga guna misalnya, tamsilnya. Baiklah, semua dah semak? Sudah cikgu. Jadi, macam mana jawapan kawan kamu? Semua lengkap tak? Kak, Lengkap. Yang tu kenapa ketawa-ketawa tu? Cikgu. Cikgu sini, tahu sini, nama cikgu. saya cikgu. Baik, ada semua lengkap. Ada ayat 4 ayat tu, ada tak? Ada cikgu. Okey, ada kesalahan ejaan? Ju, ada satu tadi. Oh, cium. Ciut ada satu kali tapi kita dah betulkan, betul kan? Ya. Ada apa-apa pertanyaan tak tentang jawapan kawan kamu ni? Mana tahu kamu rasa salah ke? Perlu dibetulkan ke? Cikgu, Ya? saya tak faham lah contoh Safarina ni cikgu. Dia kata seseorang boleh mengamalkan teknik pernapasan dalam. Macam mana tu cikgu? Cuma suruh Safa. Cikgu. Demojak Safa, tarik dalam sikit. Safa, macam mana tu Safa? Tak faham lah teknik pernapasan dalam ni sama macam mana ni? Kamu Kan teknik pernapasan Safa dalam bukan. kan. Tengahlah betul. Macam mana tu Safa? Contoh. Macam mana tu Safa? Pernafasan dalaman tu. Safa, ke depan Safa. Yelah, kita nak belajar kan? Tak ada cikgu nanti dalam Selama ni saya tarik nafas pendek-pendek je. cikgu. Itulah cikgu. Ah. Tak dalam. Itulah kamu. Patutlah secepat pengsan. Kamu kan selalu jogging. Kenapa cepat pengsan Oh, lupa pula? cikgu. Dah jogging dah. Okey. Cikgu faham apa yang Safa contoh Safa tu tadi. Apa tadi? Cuba ulang balik. Ini cikgu. Mengamalkan teknik. Jom kita sama-sama. Contoh Safa, seseorang boleh mengamalkan teknik pernafasan dalaman. Ini kenapa Safa? Kita tengok dulu. Seseorang boleh mengamalkan teknik pernafasan dalam untuk menenangkan fikiran ketika berasa Oh. tertekan atau menyertai kelas yoga bagi meningkatkan fokus dan ketenangan. Oh, Faham tak tu? Bukan bernafas semasa sukan tu. cikgu tak baca sampai habis. Alah. Ciu ni kenalah baca sampai habis. Maksudnya kalau kita bernafas tu ada teknik yang betul. Janganlah bernafas macam mana Faiz? Kan Oh, macam itu nafas cemas. cemas Patutlah tu. saya
stres. Tahu dah kan? Jadi Faham, lepas faham. ni kena amalkan cara pernafasan yang tenang, yang teratur supaya Macam cilgai cikgu. Cilgai apa tu cilgai? Cilgai dia selalu tarik nafas dalam-dalam. Sebab tu dia tenang. Cikgu tak tahulah cilgai itu, tapi betul lah kena tarik nafas dalam-dalam. Itu pun salah satu amalan gaya hidup sihat. Faham? Faham. Baik, sekarang cikgu nak semua hantar kerja kamu tu. Set. Baiklah, jadi setelah cikgu tengok hasil kerja kamu semua ni, cikgu dapat simpulkan yang kamu semua dah boleh buat perenggan isi dengan baik. Bagi kelas. Jadi, sebelum kita dah nak habis kelas dah ni, tapi sebelum tu kita imbas kembali. Perenggan isi ada 4 ayat yang perlu, iaitu yang pertama Zulfaiz apa? Ayat topik cikgu. Ayat topik semi, Ayat huraian. ayat rayaan, Jiu, Ayat contoh. ayat contoh, Safa, Ayat penyimpul. penyimpul. Jadi 4 ayat itu perlu ada untuk kita buat perenggan isi. Dan amalan gaya hidup sihat yang telah kita pelajari hari ini apa dia tadi? Bersenam. Senam, Tidur yang tidur yang mencukupi. mencukupi. Yang itulah kan. Semua ni kamu amalkan tak? Amalkan. Yalah tu. Yalah tu. Yelah, mestilah. Bajet-bajet dia. Okay, Macam jadi baik saat tidur. Sorry. Okey, jadi yang itu penting untuk kita amalkan. Kenapa? Itu pun kamu dah belajar tadi kan kenapa? Supaya tubuh badan kita lebih sihat, mood kita lebih happy, betul tak? Betul. Baiklah, jadi cikgu rasa setakat itu sahaja untuk kelas ini. Jangan lupa amalkan gaya hidup Sihat.